Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad, pemain ke-12. Hari ini saya ada tetamu istimewa. Kalau anda boleh tengok dekat skrin anda, Abang Rizal Hashim. Saya panggil dia abang lah sebab dia jauh lebih senior daripada saya. Sesiapa yang dalam bola sepak ataupun dalam bidang sukan ni sepatutnya kenal lah Rizal Hashim ni. Kita nak tanya khabar Abang Rizal, sihat? Macam mana working from home ni? Baik, Alhamdulillah. Working from home kira standby 24/7 lah maknanya. Ini satu mungkin ada rahmat di sebaliknya, beri peluang pada kita yang jarang-jarang ada masa untuk bonding dengan keluarga ni, untuk bermesra lah dengan lebih erat. Alhamdulillah. Okay, so hari ni dengan Abang Rizal Hashim kita nak cerita sikit lah pasal bola, pasal pengalaman dia. Dia dah berapa tahun, dah lebih 20 tahun kot. Saya rasa saya kecil lagi masa saya kenal dia. Time tu saya kenal bola, time tu saya umur 15, 16 mungkin. Abang Rizal masa tu wartawan dekat Metro maybe, or maybe dekat Malay Mail. So before kita nak cerita pasal bola apa benda semua, kita nak tahulah macam mana Abang Rizal Hashim masuk dalam bidang kewartawanan ni. Macam mana start? Macam mana mulakan kerjaya sebagai wartawan sukan, ataupun benda ni first choice ke ataupun sebenarnya ni tak sengaja? Saya sebenarnya dah bekerja di tempat lain. Kemudian kakak saya ni dia nampak iklan dalam surat khabar New Straits Times, Pre-Editorial Training Scheme, PETS, iaitu skim latihan kewartawanan New Straits Times Press, yang membuka ruang untuk permohonan. Jadi saya apply lah. Saya apply tahun 1991, mungkin bulan 3 ketika itu, dan akhirnya alhamdulillah terpilih antara 14 pelatih yang menyertai kelompok pelatih untuk berita harian. Tapi tak untuk New Straits Times. Konon-konon yang ingat boleh tulis English lah. Tapi rezeki ada di berita harian sebenarnya. Bermula dan secara rasmi diterima sebagai wartawan pelatih pada Julai 1991, tidak lama sebelum Muqtadari meninggal dunia. Ketika memang satu kejutan besar, berita tergempar apabila Allahyarham Muqtadari diumumkan meninggal dunia. Muka surat depan Harian Metro waktu itu, masa itu memang kami sedang menjalani latihan di balai berita, di berita harian di Jalan Riung Bangsa. Jadi itu selepas 5 bulan, kesemua kami 14 diserapkan sebagai wartawan dalam akhbar sama ada berita harian ataupun Harian Metro. Dan waktu itu memang saya dalam interview tu, memang saya menyatakan kecenderungan untuk menyertai meja sukan, unit sukan, disebabkan saya memang minat. Bahkan apabila diminta untuk menulis esei, karangan untuk menunjukkan yang kita ni konon boleh menulis lah. Jadi saya menulis, saya mengatakan saya ada 2 idola dalam dunia persurat kabaran, iaitu Fauzi Omar, sekarang Datuk, seorang pengkritik yang tersohor, mempunyai kolom sendiri dalam New Straits Times, dan juga Adibah Amin, yang mempunyai juga kolom, wartawan hebat, juga ikon wanita, ada kolom As I Was Passing dalam New Straits Times. Jadi 2 karangan ini sebagai modal lah untuk saya dapatkan kerja. Jadi kebetulan selepas masuk meja berita, saya dimasukkan ke dalam meja berita. Selepas sebulan saya dipindahkan ke meja sukan. Itulah antara kenangan-kenangan awal saya dalam akhbar berita harian, Amin. So maknanya education background Abang Rizal bukan kewartawanan lah, ataupun apa yang Abang Rizal belajar before, masa Abang Rizal Saya ambil kursus court interpretation di Universiti Melaya. Okey. So tak ada kena-mengena langsung lah? Memang tidak ada kena-mengena. Jadi saya bercadang untuk menjadi jurubahasa di mahkamah. Sebab itu saya sedang berjalan. Kemudian saya juga pernah bekerja di banyak-banyak tempat lah untuk mengutip pengalaman.
sampailah saya dapat iklan yang kakak saya tunjukkan itu. Sebab itu sampai sekarang saya terkenang-kenang, terhutang budi kepada kakak saya kerana menunjukkan iklan itu, dan saya terus memohon. Okey, sepanjang kerjaya Abang Rizal sebagai wartawan sama Berita Harian dan mungkin lepas tu Melemil kan, apa benda yang Abang Rizal rasa kenangan manis ataupun kenangan pahit yang Abang Rizal tak boleh lupa lah? Abang Rizal semasa Abang Rizal ada tulis benda yang Abang Rizal tak nak ke, ataupun jumpa orang yang Abang Rizal nak ke? Ni kalau nak cerita tak habis 2 hari ni. Panjang lah. Tapi salah satulah kenangan yang manis lah. Kenangan yang manis terlalu banyak sebenarnya. Saya pun nak cakap satu-satu yang apa, kenangan manis ni susah juga saya nak sebut satu-satu pasal terlalu banyak. Ya, kenangan pahit pun banyak. Kenangan pahit kalau dalam sport ni ada 2. Kedua-duanya saya nyaris bergaduh dengan jurulatih bola sepak kebangsaan. Satu Claude Lohua. Claude Lohua ni sebutannya Lohua, kalau kita orang Melayu ni sebut Leroy. Leroy, ya, betul. Pertama ketika saya membuat liputan di Wisma FM, saya rasa masa tu 95 sebelum Pra-Olimpik 95, ada wartawan Singapura bersama saya waktu itu, Jeffrey Lau. Jeffrey Lau ni memang orang lama lah, dari 70-an dia dah cover zaman Mokhtar, Santok Sting, So Chin An. Jadi saya duduk sebelah dia, saya berbincang lah pasal Malaysia akan bertemu dengan Singapura di Stadium Merdeka beberapa hari lagi. Jadi apabila saya duduk, saya bincang, kemudian Claude ni dia datang dekat saya, dia marah-marah saya. Dia kata, pasal apa you berbincang dengan spy Singapura? Jadi kami ada bertegang urat je. Saya kata dia sebagai seorang wartawan, dia wartawan yang jauh lebih senior daripada saya kena beri dia rasa hormat lah. Hormat sebagai fellow professional. Jadi saya mengatakan kita berkongsi sedikit maklumat, siapa pemain yang boleh menjadi kunci utama, dan dia juga meninjau lah persiapan pasukan kebangsaan. Sebagaimana juga kalau saya pergi ke Singapura, saya mengharapkan info dan maklumat yang sahih daripada rakan-rakan wartawan. Oh, tapi dia marah. Dia kata you are not loyal Malaysian. Dia mempertikaikan kesetiaan saya sebagai seorang warga negara Malaysia. Walaupun ketika itu saya memang mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Claude, kita masih lagi ada ruang untuk berdebat kerana dia seorang yang opinionated. Dia mengatakan, oh sepatutnya anda sebagai wartawan sepatutnya harus menyokong semua usaha-usaha jurulatih kebangsaan dan juga menghalang mana-mana elemen-elemen yang boleh dianggap sebagai boleh mensabotaj pasukan, sepatutnya dihalang daripada menonton latihan pasukan kebangsaan. Itu antara kenangan ni. Dengan Claude juga saya apabila pasukan kita kalah, sebenarnya dia naik ke ruang tempat duduk penonton, dia diludah. Itu depan mata saya memang berlaku. Kedua, saya bergaduh juga dengan mendiang Alan Harris ketika itu di Abang Rizal ni kuat gaduh lah dengan jurulatih kebangsaan. Itu sedikit salah faham kerana apabila kami membuat liputan di Doha pra Piala Dunia 2001, ketika itu nak balik kami singgah ke transit di Abu Dhabi, di lapangan terbang Abu Dhabi. Di situ kami nyaris-nyaris bertumbuk, tetapi dileraikan oleh Setiausaha Agung FAM ketika itu, Datuk Del Akbar Han, bersama-sama dengan coach penolong jurulatih Alan, iaitu B. Satyanandon, dan juga almarhum Allahyarham Inspektor Jamal, ASP Jamal saya rasa, yang menjadi pegawai pasukan, pegawai keselamatan pasukan. Kami nyaris bergaduh tu, nyaris bertumbuk sebenarnya. Disebabkan salah faham bahawa Alan mengingatkan saya membuat laporan yang negatif dari Doha untuk disiarkan oleh akhbar Melemil ketika itu. Tetapi saya kemudian menjelaskan keadaan dengan jurulatih dari jurulatih berbangsa Inggeris ataupun Perancis ni, atau Eropah lah secara umumnya, mereka sebenarnya apabila bergaduh kemudian mereka boleh duduk bersemang-semang dan minum teh tarik. Tak ada dendam lah.
Dia orang tidak ada dendam, tidak sedikit pun tidak ada dendam. Bahkan Claude dengan saya memang cukup rapat, cukup intim. Alan juga memang selepas itu pulang pun kami tetap boleh duduk berbincang mengenai bola sepak secara umum. Itulah menariknya apabila kita berkawan dengan jurulatih-jurulatih profesional ni. Lainlah mentaliti dia orang Mentaliti mereka berbeza, terbuka, boleh berdebat depan-depan, jangan tikam belakang, biar cakap depan-depan. You tak suka ke, Tak you suka cakap boleh tak bincang. Tak suka cakap tak suka, betul. Memang itu cara dia orang. Betul. Okey, sepanjang kerjaya Abang Rizal lah, siapa atlet yang Abang Rizal rasa teruja bila Abang Rizal jumpa? Ataupun ada tak atlet yang Abang Rizal nak jumpa tapi tak jumpa lagi sampai sekarang? Ambil yang soalan nombor 2 tu lah, yang nak jumpa tapi tak jumpa pun sepanjang. Kalau bola sepak antarabangsa ni, saya teringin sangat nak jumpa Zinedine Zidane tapi tak dapat jumpa lagi. Kalau macam yang tua-tua dah pencen, saya jumpa Michel Platini, Franz Beckenbauer. Yang tu semua saya dah jumpa, tapi saya tak dapat jumpa Zinedine Zidane. Dia pun tak pernah datang ke Malaysia ni. Dia tak pernah datang pernah datang ke Malaysia. Saya rasa paling dekat pun datang Singapura. Tetapi kalau atlet-atlet kebangsaan, alhamdulillah saya dah berjumpa dengan Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, bertuah untuk dapat memberi liputan kepada mereka, Datuk Misbun Sidek, Datuk Rashid Sidek. Jadi semua itu pengalaman-pengalaman yang mendewasakan saya. Saya juga bertuah kerana di Berita Harian saya memulakan kerjaya dalam sisipan jaguh. Sisipan jaguh ni kita kena didedahkan kepada pelbagai isu, sorotan-sorotan dan juga pelbagai topik, bukan terhad kepada bola sepak. Jadi saya belajar mengenai olahraga, saya belajar mengenai menembak, saya belajar mengenai sukan-sukan lain seperti squash, martial arts macam silat, karate, taekwondo. Kemudian kami diajar untuk menulis kolom, kemudian mencari latar belakang sejarah. Jadi itu semua adalah satu proses pendewasaan kepada saya, dan saya rasa cukup beruntung kerana melalui proses demikian yang saya rasa mungkin tidak ramai yang dapat melalui proses itu untuk menjadikan kita lebih dewasa dalam pendidikan. Dalam penulisan Abang Rizal lah untuk melемel dengan Berita Harian, ada tak laporan yang Abang Rizal rasa tak selesa nak laporkan tapi dipaksa untuk melaporkan? Ke Abang Rizal okey je semua? Biasalah, kita wartawan ni ego tinggi. Kita fikir kita je betul kan. Lebih kurang macam netizen sekarang. Sebagai seorang kaki tangan dan pekerja sebenarnya, apa saja bos yang buat okey. Dia kata dia hantar kita misalnya buat liputan olahraga. Jadi bergantung kepada kreativiti kita. Katakan waktu itu Watson Nyambek. Watson Nyambek memenangi acara 100 meter dalam terbuka Malaysia, misal kata. Jadi saya kalau melемel ketika itu, waktu itu adalah akhbar tabloid bahasa Inggeris sebelah petang, hanya dijual belah petang, tengah hari sekitar 4:12 baru ada market. Jadi kita tak boleh buat angle yang sama seperti paper surat khabar pagi, seperti Berita Harian atau Straits Times. Katakan Watson Nyambek mencatat kemenangan dengan mencatat kelajuan kepatasan 10.33 saat. Jadi kita tak boleh buat direct angle reporting seperti itu. Jadi kita kena tanya apa sebenarnya yang berlaku, apa yang membuatkan dia dapat mencipta rekod sedemikian. Jadi itu antara cabaran-cabaran. Saya sebenarnya ada beberapa contoh tulisan kerana dalam saya ada pengalaman untuk menulis Berita Harian, melемel, juga sisipan-sisipan untuk akhbar Cosmo seperti EPLX dan Rembat. Jadi banyak kenangan-kenangan yang saya simpan dalam bentuk kelihatan akhbar. Yang saya tak simpan, tak gunting pun, saya simpan terus gitu aja. Okey, lepas tu seperti kita tahu Abang Rizal ada lompat ke Astro Arena. Tahun berapa tu bang? Okey, Astro Arena ni mereka mula bersiaran pada 2010. Betul, pada Mac 2010. Dia orang dah genap tahun lah, tahniah lah pada dia orang.
Tapi sebelum saya masuk Asra Arena, saya sudah pun dijemput untuk tampil dalam TV9, dalam RTM. Bahkan dalam RTM saya sudah ada satu segmen kecil milik saya dalam program Whistle Penamat, menjadi program review bola sepak tempatan. Jadi saya sudah ada segmen dalam 5 minit mereka akan datang interview, kemudian mereka siarkan di segmen di Whistle Penamat. Jadi ketika itu juga saya aktif dalam blogging. Saya jadi blogger sukan jugalah pada 2008 selepas saya berhenti daripada Melayu, dan daripada situ saya dijemput pada hujung 2009, saya dijemput oleh ketua yang mengetuai arena ketika itu, Matt McKeon, bersama-sama dengan Slamet Sazli Yaakob untuk membincangkan apakah peranan yang boleh saya berikan kepada Asra Arena. Yang menariknya, mereka ketika itu visualize atau conceptualize satu show yang ada blogger dan satu host. Jadi ketika itu mereka belum menentukan host, tapi mereka sudah menetapkan siapa blogger itu. Jadi mereka menetapkan saya dulu sebelum mereka memilih Akbar Sari. Itu ramai tak tahu. Oh, I see. Akbar lebih famous pasal dia cakap Nogori, lepas tu dia lebih handsome. Jadi saya blogger ni. Biasalah blogger ni tak famous sangat. Kan duduk belasah orang aja. Jadi itu sebab itu rancangan atau program pertama kami adalah Cafe Sukan. Ya, betul. Yang setiap Isnin. Cafe Sukan ni adalah program yang membincangkan isu-isu semasa setiap minggu. Jadi itu satu pengalaman yang baru dan yang menarik kerana saya, Akbar dia akan menjadi host, saya sebagai teman dia, saya akan membacakan maklum balas dan komen-komen daripada pembaca menerusi. Abang kira belasah sikit lah. Abang kira belasah sikit lah tetamu kat situ. Biasanya kita ada play good cop and bad cop. Apa ni, tapi okey, pasal abang masuk dunia penyiaran, abang cakap dengan RTM kejap sikit, lepas tu sekarang Astro Arena. Apa beza dia bang? Surat khabar ni dengan dunia penyiaran. Ada banyak beza ke? Banyak. Surat khabar ni kena pandai baca. Surat khabar dia punya jangka hayat dia sebenarnya panjang, ya. Katakan kalau surat khabar tu mungkin kalau dia pagi kita boleh simpan sampai petang, kita rujuk semula. Ya. Dari sudut pembaca lah. Kalau audience untuk TV pula sudah tentu jumlah dia lebih ramai dan orang boleh dengar apa yang kita cakap, tak semestinya tonton, ya. Tetapi dari sudut perspektif saya pula sebagai seorang wartawan dari Akbar ke dunia penyiaran, sudah tentu Akbar ni dia punya tuntutan itu tidak begitu mendesak kerana kita ada time untuk, kita ada waktu tempoh yang selesa untuk menyediakan artikel. Kadang-kadang dalam satu hari kita siapkan 2 artikel, satu kanan bola, satu sukan lain, dan tidak ada pemantauan dari sesiapa pun kecuali kita punya editor, pengarang. Berbanding pula dengan dunia penyiaran. Dunia penyiaran, kita kalau salah sebut saja pun orang sudah boleh pertikai, boleh nafikan dan boleh persoalkan. Ya, jadi sebab itu apabila muncul di kaca TV itu tekanannya jauh lebih besar. Tapi sudah tentu apabila kita sama ada di media cetak ataupun di media penyiaran ataupun media elektronik, tuntutan dan etika tu kita tertakluk dan terikat kepada etika. Tapi saya lebih bebaslah untuk menulis. Kalau kita lihat ni, saya pernah menulis banyak macam ni untuk Akhbar Melayu. Surat saya perkenalkan konsep surat terbuka. Ini tahun Open letter. Open letter tahun 2007. 2007 saya tulis kepada BWN. Saya juga menulis kepada menteri, kepada FAM, kepada OCM, open letter. Open letter ni maknanya menggunakan nama saya. Jadi itu yang saya cukup bertuah kerana semua ketua-ketua saya, superior saya memberi saya kebebasan untuk menulis komentar, mengulas dengan pedas kadang-kadang, tapi bersulamkan fakta. I see. And then lepas Cafe Sukan, Abah Rizal ada program sendiri dengan izin, betul?
Ya betul. And then Betul. from dengan izin tu, I think the last episode was 2016. Berapa season dengan izin? Lebih kurang 3, 4. Sorry? 2006. 6 musim. 6 musim. So from 6 dengan musim. izin tu, apa yang abang belajar sebagai host from dengan izin? Yang abang rasa abang tak boleh, bukan tak boleh lah, benda yang paling berharga abang rasa untuk dibawa sebagai diri abang sebagai apa dalam dunia penyiaran. Saya tak sangka saya boleh buat benda tu. Itu yang pertama lah. Pertama, idea dicetuskan oleh Slamet yang juga penerbit Cafe Sukan waktu itu. Dia mengatakan bahawa kita dah ready untuk satu hard talk show dalam sukan, dan dia membayangkan saya sebagai salah-satunya host. Okay. Kemudian dia dengan pengurusan, ketika itu bos dia, managing editor adalah Des Kokil. Dan Des pun dia kata kita dah bersedia untuk buat satu show hard talk, memberi tetamu, kita jemput tetamu, tetapi pada masa yang sama kita tidak bagi dia ruang untuk menjawab, dan kita tanya soalan-soalan yang dianggap tough questions. Soalan panas lah. Soalan panas. Jadi Des berpesan, kamu kena jadi bajingan dalam show ni. Dan ketika itu 2011, setahun selepas pelancaran Astro Arena, jadi kami pun duduk berbincang, okey, apa konsep dia, macam mana set dia. Jadi Slamet kata set dia kena gelap, biar jadi masuk ni macam torture chamber, gelap. Jadi bagi orang takut lah ni. Bagi orang takut, gelap, macam host lah yang boleh tanya soalan macam-macam. Jadi 2011. Jadi tetamu yang pertama adalah Datuk Razif Siddiq. Sebenarnya saya memang tak boleh tidur dalam 3-4 hari lah untuk buat benda tu. Kita buat dress rehearsal lah. Kita buat rehearsal, kita buat mock run, dan saya masa tu saya tidak begitu yakin saya boleh buat ke tidak, ya. Tetapi alhamdulillah bertahan selama 6 musim, dari 2011 hinggalah 2016. Tetapi cukup sukar untuk mendapatkan tetamu yang sudi menghulur tengkuk untuk ditanya soalan-soalan yang panas. Tapi adalah nama-nama besar yang sempat saya temu bual dalam Dengan Izin. Apa ni, dalam kenyataan baru-baru ni ada satu artikel lah, ada mengatakan abang kata penonton Malaysia ni tak bersedia dengan program-program yang kasar macam ni, macam hard talk ni. Kenapa Abang Rizal cakap macam tu? Okay, kita reporters.com ada buat temu bual dengan saya mengenai pengalaman saya dalam dunia media ni, dan saya lihat dari 2011 hinggalah 2015-2016 ni, saya sentiasa, kami sebagai satu tim akan sentiasa meninjau maklum balas daripada warga maya, netizen, dan juga daripada kawan-kawan, daripada sahabat-sahabat dan juga stakeholders yang lain, untuk show-show yang tertentu ni macam mana, apakah cara-cara nak menambah baik, apakah ia boleh diteruskan dengan konsep yang sama. Jadi apabila kami membaca komen-komen, apabila disiarkan dalam YouTube Astro Arena, dan kita mendapat panggilan telefon dalam social media platform, semua mengatakan Dengan Izin ni host dia tak bagi chance pada orang lain bercakap, pada tetamu bercakap, biarlah dia habis bercakap. Tetapi kalau dalam program yang setengah jam saja, kadang-kadang memang saya kena dengar cakap penerbit, bang, okey, tanya ni, tanya. Kita dah sediakan dalam 30 soalan. Okey bang, jam dari soalan nombor 2 terus ke soalan nombor 5. Jangan bagi dia ruang untuk jawab. Jangan. Pasal memang kerja saya sebagai host Dengan Izin ni untuk mengasak tetamu sampai dia penat. Jadi dan konsep Dengan Izin ni adalah host kena menang. Jadi itu yang itu konsep show ni sebenarnya. Jadi ramai orang tak tahulah. Ramai orang tidak tahu. Jadi kita faham, kerana kadang-kadang bila kita tanya soalan yang keras, yang panas, jadi kita nak tetamu tu jawablah. Tapi kadang-kadang tetamu ada yang dia jawab, dia psycho kita balik. Kedua, dia jawab dengan cara yang perlahan, yang tidak sesuai dengan konsep Dengan Izin. Kita nak fast, tak ada provoke lah. Jadi saya punya tugas memang untuk buat provokasi kepada tetamu.
Jadi kita lihat komen-komen di YouTube kata ni host memang tak layak lah, host ni memang Bos jahat bodoh lah dia orang lah, kata ni. jahat lah, apa ni show tapi tak bagi tetamu ruang pada ni. Jadi ialah sedikit sebanyak ya kita ambil apa semua maklum balas itu sebagai iktibar dan juga pedoman untuk menambah baik show-show seperti Dengan Izin. Siapa tetamu abang yang paling abang rasa gementar nak temu ramah masa dengan izin? Yang paling abang rasa, alamak, macam mana ni? Uli yang tak amat mulia Mahkamah Ketua Johor lah. Oh, betul. Itu mestilah kan? Pasal dalam banyak-banyak episod, saya rasa mungkin dalam 50 episod, satu-satu yang disiarkan secara langsung adalah temu bual dengan TMJ. Pada Mei 2014 di Astro Arena, kami memang buat siaran langsung. Pasal nak dapatkan rakaman, waktu rakaman tu susah. Jadi itu waktu tu memang tengah hangat kerana menjelang pemilihan Presiden FAM 2014. Jadi itu satu platform yang menarik. Dan waktu itu saya juga, hubungan saya dengan TMJ waktu itu panas kerana saya ada membuat beberapa kritikan kepada pasukan dan juga pengurusan Johor. Tapi yang menariknya sehari sebelum siaran langsung itu saya dibawa menghadap TMJ di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur untuk berkenalan. Jadi saya dapat menyenaraikan beberapa soalan, saya dapat bertanyakan beberapa soalan yang dianggap panas, tapi saya lihat maklum balas kata, oh kalau orang lain bukan main lagi host garang, tapi bila dengan TMJ nampak lembut je kan. Tapi itu yang last tetamu siapa? Datuk Ong ah? Datuk Ong Kim Swee lah tetamu saya yang terakhir pada 2016. Okay. Ya, betul. So kenapa tak continue bang? Kenapa rasa nak move on ke ataupun macam mana? Okey, waktu itu pengurusan memutuskan bahawa Dengan Izin dana musim, so mereka nak satu kelainan pula lah, beri ruang kepada show-show yang lain, dan kita lihat juga mana-mana siaran penyiar TV dia akan mengutamakan program-program secara langsung. Kalau boleh memang ada perlawanan hoki, perlawanan bola sepak, badminton. Jadi itu sebenarnya menjadi tarikan dan ada rating yang paling tinggi berbanding dengan program-program bicara wara yang mungkin ada isu, mungkin ada pengikutnya, tapi tidak meninggalkan impak yang besar. Mungkin dari sudut pengurusan memerlukan kena move on lah, kena move forward dengan perkara-perkara yang lain. I see. Okeylah, kita dah cerita pasal kerja abang sikit, kita dah cerita pasal dunia penyiaran, kita nak cerita sikit lah pasal bola. Abang salah seorang, Abang Rizal salah seorang wakil media yang boleh vote undi pemain untuk Ballon d'Or. Betul? Ya. So nak tahulah Abang Rizal last year Abang Rizal vote siapa? Saya pun tak ingat. Saya reveal ke? Ya, Virgil van Dijk. Dia yang pertama, saya yang first. Yang first, kemudian saya ada juga pilih Sadio Mane dan juga Cristiano Ronaldo. Jadi saya lihat ada juga beberapa komen daripada netizen lah, kata siapa Rizal ni. Lepas tu dia pilih pasal apa? Dia pilih banyak pemain Liverpool ni. Kerana saya letak juga 5, kita kena pilih 5 pemain terbaik yang kita fikir wajar diberi pengiktirafan. Dan kalau kita lihat sebenarnya saya tidak meletakkan Messi dalam senarai 5 yang terbaik. Disebabkan saya fikir Messi sebagai pemenang kasut emas Ballon d'Or ini, sebagai pemenang terdahulu. Jadi dia punya standard tu dia kena keep up tu dia punya standards. Bermakna kalau dia dah pernah Champions League, dia menang La Liga, dia dengan muncul penjaring terbanyak, dia pula menang Piala Dunia ataupun Piala Copa America. Jadi dia punya standard tu tinggi.
untuk individu yang hebat macam dia. Tapi dalam musim itu, kalau dia tidak dapat menepati kriteria-kriteria yang sedemikian, saya rasa pemain-pemain yang dapat melepasi batas-batas profesional mereka itulah yang wajar diberi pengiktirafan. Lagipun ia Ballon d'Or ini undian wartawan seluruh dunia ya. Jadi setiap wartawan ada perspektif masing-masing. Betul. Sudah tentu kita tidak ada kalau dalam mana-mana kontes populariti ini kita tidak dapat memuaskan mana-mana pihak. Betul. Saya ingat lagi sebelum itu saya sudah membuat undian. Orang mempertikaikan kenapa saya pilih Ronaldo, saya tidak pilih Messi. Ada time waktunya saya pilih saya pilih Iniesta, terutama pada 2010 mungkin saya ada pilih pemain-pemain yang lain daripada kelompok yang biasa. Jadi undian Ballon d'Or ni bagi saya satu pengiktirafan dan maknanya kalau ketika musim Piala Dunia ataupun Euro sudah tentu kita menjadikan ia sebagai satu penanda aras untuk kita pilih. Okey, kalau katakan seorang pemain itu dia bukan saja menang Champions League, dia menang juga Euro. Sudah itu dia walaupun bola sepak ni memang team sport, sumbangan individu yang boleh memberi that marginal gains, memberi nilai tambah pada pasukan, sudah tentu dia boleh dijadikan calon untuk anugerah itu. Abang rasa kelebihan individu ataupun as a team you menang menjadi pilihan abang dulu? Yang mana satu dulu yang bila abang nak pilih pemain? Ataupun abang tengok macam Ronaldo because dia score 50 gol tapi dia tak menang trofi. Tapi macam Messi pula mungkin dia score 30 gol tapi dia menang trofi. Macam mana abang pilih yang mana dulu? Individual dulu ke team? Ini adalah antara kriteria yang memang kita kena ambil kira. Tetapi saya akan letakkan individual dahulu, tetapi kita ambil kira juga sumbangan sama ada dalam tim. Katakan dia top scorer, tapi tim dia tak menang apa-apa. Tak menang Liga, tak menang juga Champions League dan juga di peringkat kebangsaan antarabangsa tak menang sebarang gelaran. Jadi sudah tentu individu itu pun, tapi sebagai tim dia tidak mencatat kejayaan besar. Jadi kita akan ambil formula itu untuk kita campurkan. Dia tidak memenuhi kriteria yang kita nak. Sebab itu setiap wartawan mungkin agak bias dan prejudis. Dan apabila saya memilih terlalu ramai pemain Liverpool, mungkin mereka sebagai closet Liverpool fan. Tapi saya mengambil kira satu sumbangan individu dan juga sama ada tim itu mencatat kejayaan pada musim itu atau tidak. Yelah, Liverpool menang Champions League tahun lepas je. Ya. Season lepas, yes. Sorry. Untuk abang, kita tahu last season dalam liga tempatan kita, Liga Malaysia, Safawi dapat pengiktirafan sebagai pemain terbaik. Abang rasa ada tak pemain lain yang boleh ataupun boleh setaraf dengan Safawi? Ataupun abang rasa actually kita ada Safawi je the best sekarang? Saya rasa memang Safawi Rashid ni pemain terbaik sekarang ni. Saya lihat jurang dia di antara dia dengan pemain-pemain lain ni agak besar. Dan itulah sebenarnya cabaran bagaimana kita nak melahirkan lebih ramai pemain-pemain seperti Safawi. Saya rasa jurang di antara dia dengan pemain-pemain lain agak besar. Kita mengharapkan ada pemain-pemain yang ada potensi lain untuk merapatkan jurang dan kemudian muncul sehebat Safawi. Okay, untuk abang pula kita cerita international football lah. Untuk abang rasa siapa pemain terbaik dalam sejak abang tengok bola, mungkin daripada zaman 70s, 80s, 90s kan, tak kisahlah. Bukan sekarang je lah, tapi untuk abang siapa the best of all time for you? Pemain terbaik bola sepak. Saya rasa Pele. Saya lihat dengan kejayaan merangkul Piala Dunia sejak umur 17 tahun 58 dia konsisten, kemudian menang lagi tahun 70 jadi tonggak utama untuk Brazil. Dan kita lihat juga sayangnya dia tidak ada kerjaya, tidak menimba ilmu di Eropah. Sebab itu dia tidak pernah menang anugerah-anugerah yang besar ni.
Tetapi dari segi legenda, kalau kita kaji permainan Pele, Ferenc Puskás, Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, semua tu hebat-hebat. Tinggal lagi waktu itu bola sepak ni agak slow sikit kan. Jadi Itu ada kalau argument kita sikit lah kat situ. jadi kalau kita nak lihat sebenarnya dari generasi ke generasi itu adalah sedikit berbeza, tapi kita melihat kehebatan Pele sebagai seorang individu. Sudah tentu kita juga tidak boleh lupa Diego Maradona. Pasal Diego Maradona dia tidak dikelilingi oleh pemain-pemain yang hebat. Mungkin macam Argentina ketika menang Piala Dunia 86 tu hebat. Dia ada Jorge Burruchaga, dia ada Jorge Valdano, dia ada Hector Enrique, dia ada Sergio Batista. Memang pelakon-pelakon tambahan yang boleh membantu dia sebagai orchestrator pasukan. Kemudian saya juga minat Platini, Zidane, playmaker yang hebat lah. Ada orang argue, ada orang macam cakap lah, dia kata Lionel Messi dalam club level phenomenal, magnificent, kira terhebat lah dengan Barcelona. Dia score almost every season 30 gol lebih. Tapi ada orang juga, sebab dia ada satu camp Messi ni mengatakan, cakap Messi adalah the best, antara the best, lagi the best daripada Pele, the best daripada Maradona. Tetapi ada pula yang bercakap yang tak boleh, kita tak boleh anggap Messi the best because dia tak pernah menang World Cup. So pandangan abang macam mana? Ataupun dia tak pernah menang dari segi international level, dia tak achieve as much as Maradona or Pele or even Ronaldo. Actually Ronaldo menang Euro. Ya, Ronaldo dia menang Euro. Itu pun jaringan yang fluke lah rasanya daripada Eder. Mengalahkan Perancis. Yes. Okay, saya kalau ikut pure talent, dari segi sheer talent, saya rasa Lionel Messi memang boleh dianggap terbaik sepanjang zaman. Tetapi dalam bola sepak juga, selain daripada semua individu, kita juga ambil kira lah prestasi bintang itu bersama pasukan masing-masing. Ya, dan mungkin juga kalau kita lihat suasana sekarang ini, orang akan menyebut siapa di antara Messi dan juga Ronaldo siapa yang hebat. Ya, kalau kita lihat deretan gelaran, terutama Ballon d'Or yang mereka menangi, memang pengiktirafan yang ada tu memang mereka dua pemain terhebat ketika ini. Ya. Tetapi setiap generasi mempunyai pemain mereka, pemain kegemaran mereka masing-masing. Jadi apabila ketika hari ini mungkin bagi generasi Amin menganggap Messi dan Ronaldo. Generasi saya pula melihat Johan Cruyff, Beckenbauer, Pele, dan tinggal lagi pentas mereka itu berbeza. Jadi mungkin ada kecenderungan dan prejudis ataupun pilihan masing-masing dalam memilih kenapa Pele ini, kenapa Beckenbauer, kenapa tidak Maradona, kenapa tidak Messi. Jadi saya rasa, tapi kalau mereka yang hanya menonton Messi dan juga Ronaldo, sudah tentu menganggap mereka lah bintang terbaik semua. Saya prefer Ronaldo Brazilian, bang. R9. Ronaldo. Yang tu generasi saya jugalah, boleh kata awal-awal lah time tu. Sebelum kita nak mengakhiri kita punya video call ni, bang, Abang Rizal ni dikenali sebagai seorang yang orang kata pengkritik, dan abang juga dia cakap tadi ada sedang faham dengan beberapa jurulatih kebangsaan. Abang ni kira macam bukanlah provokatif, tapi pendapat abang ni very orang kata beri pendapat yang pedas lah. Kalau benda tu tak betul abang akan cakap betul. Tapi bila abang terima pula kritikan, macam mana abang handle benda tu? Saya, sebab itu dalam blog saya pun saya buka ruang komen. Ada setengah blogger dia tak tinggalkan ruang komen, bermakna dia suka, dia syok sendiri, dia tulis lah apa yang dia nak. Langsung tidak memberi ruang kepada orang lain memberi pendapat yang berbeza. Jadi dalam bila 2008 tu saya buka blog, kemudian banyak yang menegur dan memberi pandangan yang berbeza. Jadi kita kena terimalah pendapat yang dissenting views ni. Jadi mereka mempunyai points masing-masing,
Jadi dalam sekarang apabila ledakan maklumat dan juga media sosial ni, kita kena terima hakikat kita tidak tahu 100%. Betul. Mungkin kita ada pengalaman buatkan kita berfikir, oh pengalaman aku ni dah bolehlah 70% daripada 100% ni artikel ni kira perfect, you know? Tetapi kita harus juga dalam ruang maya yang cukup besar ni, semua orang dia ada akses kepada maklumat. Tetapi sebagai wartawan kita ada akses pada sumber-sumber. Jadi itu yang kita kena terima hakikat. Apabila kita menulis, kita kena terima hakikat bahawa ada orang yang berpandangan secara lain, terutama sumber-sumber stakeholder pemegang taruh yang juga mempunyai minat yang sama tetapi mempunyai perspektif yang berbeza. Ini yang kita kena terima dalam dunia sekarang ini. Kita tidak boleh terlalu berdegil mempertahankan pandangan kita. Kita kena terbuka untuk meraihkan perbezaan pendapat. So abang rasa penyokong bola sepak Malaysia ready ke untuk ada all this kind of like, macam debate, macam dekat social media pun kita tahu ada perbezaan pendapat. Abang cakap macam ni, ada orang cakap lain, ataupun saya sendiri cakap macam ni, orang cakap lain. Lepas tu abang rasa penyokong Malaysia, bola sepak Malaysia dah ready ke untuk this kind of culture, orang kata culture apa macam ni? Saya pernah menulis sebenarnya pengguna media sosial Malaysia ni kurang matang. Tinggal pasal saya lihat kadang-kadang warga maya ni terlalu emosional dalam menyampaikan pandangan. Jadi mungkin faktor usia lah, kita dah tua kan. Jadi kita lebih tenang dan kadang-kadang kita cakap tak apalah, ini pandangan orang, biasalah budak-budak muda. Jadi saya rasa generasi muda ini emosional tapi mereka mempunyai energi tenaga dan juga idea-idea yang berbeza yang sesuai dengan zaman mereka. Jadi kita kena terima, pada masa yang sama kita kena hormat pandangan orang yang lebih senior. Mungkin dia ada pengalaman-pengalaman yang mengatakan oh benda ni mungkin tidak boleh jadi. Tetapi kita juga harus terbuka kepada idea-idea yang berbeza. Siapa sangka kita lockdown, kita PKP selama sebulan. Betul. Jadi kita terpaksa berfikir dari sudut kreatif. Macam Amin nak kekalkan YouTube channel, macam mana nak pastikan ada followers yang subscribe ni ada maklumat-maklumat yang tertentu. Jadi kita kena berfikir di luar kotak, jangan luar otak. Okey bang, saya pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Rizal sudi luangkan masa. Saya rasa ini I think first time kot saya interview wartawan. Selalu abang yang interview orang kan. Saya pula interview abang, nak tahu background abang macam mana. Sebab cuba juga cari background umur abang berapa semua, tak ada pula jumpa umur. Tak ada. Tak ada. Dalam kita reporter sampai ada umur. Ada 50 kan. Tahun ni 50. 50 tahun ni abang. So saya boleh kata abang punya penulisan tu banyaklah saya baca, dan kawan-kawan saya apa semua pun banyak refer abang punya artikel-artikel dulu apa semua. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Saya harap abang kita akan berjumpa di luar alam maya. So insya-Allah nanti kita akan jumpa, dan sekian saja daripada saya, Amin Fuad, Main ke-12. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.